Ramai betul yang marah baru ni pasal video Sony dengan MCU apa semua tu. Tapi tak apalah, aku faham korang semua merupakan fans MCU, korang semua fans Spider-Man apa semua kan. So aku faham lah kenapa korang rasa annoyed dan juga sakit hati. But ya, dalam video lepas, biarkan yang lepas kita tengoklah apakah hasilnya nanti. Cuma dalam video kali ni aku nak borak sikit pasal update semasa berkaitan dengan Marvel Cinematic Universe, yang mana pengerusi ataupun CEO kepada Disney nak memberikan penambahbaikan kepada MCU. Apakah ia? Mari. Alright, Assalamualaikum. Hai semua, welcome back to Fit Investor YouTube channel, di mana kita membahaskan banyak benda yang berkaitan dengan pop culture, terutamanya superhero stuff lah. Dan dalam video kali ini aku nak borak sikit berkaitan dengan penambahbaikan yang akan tiba dekat MCU pada tahun 2025 nanti, okay? But first and foremost, yang mana nak dapatkan baju Terafix Spider-Man No Way Home ni, korang semua boleh dapatkan dekat link dekat bio lah, dekat bawah aku ada letakkan. Korang akan shoot terus pergi kat conversation, di mana korang boleh close lah baju ni kan. Baju ni memang sangat sederhana. Dia punya size ada daripada 3XL, 3XL pula, 3XS sampailah 12XL. So yang mana berbadan besar pun boleh saja dapatkan baju ni. Lepas tu dia juga ada nombor siri, dan juga korang boleh custom siri nombor kat belakang ni. Pilihlah berapa nombor yang korang nak, nama pun boleh. Dan tak silap aku, free juga postage untuk Semenanjung Malaysia, okay? Boleh dapatkan sekarang, link dekat bawah. Okay, so ya, jom kita teruskan untuk main topik kita, iaitu berkaitan dengan MCU lah. As we all know, MCU dengan Disney ni, ada yang ramai katakan Disney ni sepatutnya tak beli Marvel dan sebagainya, disebabkan sekarang ni Disney letakkan banyak elemen woke apa semua. Yang tu aku tak nak sentuh. Yang tu memang bangang abadi dah. Kalau kita sentuh pun bukan didengar, bukan dicakap faham bahasa Melayu kan. So aku nak sentuh dekat sini penambahbaikan yang Disney nak Marvel buat pada tahun 2025 lah. Tapi sebelum kita nak sentuh penambahbaikan, kita kena tahu apakah masalah yang sedang terjadi dalam MCU sekarang ni. Antara masalah yang terjadi adalah kuantiti projek Marvel dekat Disney Plus telah pun menjahanamkan MCU. Benda ni memang betul lah. Sebab kita tahu pun the title of this universe adalah dikenali sebagai Marvel Cinematic Universe kan. It should be semua projek-projek ini dibawa ke cinematic experience lah, di mana orang boleh pergi menonton dekat panggung wayang. Maksudnya scale dia memang sangat-sangat besar lah. Tapi selepas saja Avengers Endgame, diorang telah separatekan audience diorang, telah separatekan diorang punya penonton, dengan korang kena tengok dekat panggung wayang satu, korang juga kena tengok dekat streaming platform. Benda ni dia ada pros and cons lah sebenarnya. Dia ada kebaikan dan juga keburukan dia. Tapi ianya telah pun memecah belahkan audience lah basically. Benda ni pun kita dah tahu. Sebab contoh ada yang baca komik, ada yang tak baca komik. Benda tu dah separatekan ataupun memecah belahkan audience. Tu satu. Benda tu memang kita tak boleh alang lah. Tapi yang ni memang kau separatekan audience mentah-mentah lah, di mana kau patut tengok series baru kau boleh faham movie. Kalau kau tak tengok series, kau tak akan faham apa yang jadi kat movie. Contohnya macam WandaVision dengan Doctor Strange Multiverse of Madness. Orang tak faham kenapa Wanda tiba-tiba jahat, unless kalau kau layan WandaVision. Maknanya dekat situ telah pun jadinya satu komitmen yang besar, di mana orang ataupun audience rasa terikat dengan projek-projek Marvel, walaupun diorang telah pun menambah input ataupun menambah jumlah bilangan konten yang diorang hasilkan, iaitu dekat series-series lah dekat Disney Plus. Benda ni best, benda ni boleh layak. Maksudnya kita macam boleh consume Marvel content selalu. Tapi cons dia ataupun kekurangannya adalah bila mana kita dapat consume every day in the daily basis untuk Marvel Cinematic Universe ni, kita mula rasakan universe ini tidak lagi ikonik, dan juga dia hilang dia punya seri. Benda tu jelas terasa selepas beberapa tahun WandaVision diperkenalkan lah, sampai sekarang ada Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Miss Marvel, Moon Knight dan sebagainya. Ada projek yang bagus, aku tak nafikan. Tapi juga kebanyakan projek memang tak bagus lah basically, kebanyakan projek. Yang keduanya adalah kos TV series ataupun TV show ni yang melampaui jakaan ataupun bajetnya yang sangat-sangat tinggi. Okey, contoh aku ambil satu contoh saja, iaitu projek Secret Invasion yang keluar pada tahun lepas 2023, yang mana memakan kos 200 juta ringgit, dan dia punya series tu ada 6 episod saja.
dah episod dia sikit, ceritanya pula tak best. Dekat sini Bob Iger, CEO kepada Disney, question kan Marvel, macam mana kau boleh buat series macam gini? Jumlah bajet yang digunakan sangat besar, tapi 6 episod dan orang tak suka dengan benda ni. Sepatutnya dengan jumlah bajet 212 million USD tu, apa yang kau boleh buat dengan series ni adalah kau boleh buat Secret Invasion menjadi satu movie yang berskala besar. Yang ni memang ramai dah fans katakan macam, diorang sepatutnya buat Secret Invasion ni dalam bentuk movie, dalam bentuk yang berskala besar lah. Bukannya kau munculkan dekat TV series di mana terhad dekat situ. Tak ramai orang yang akan tengok projek-projek series ni sebab diorang ada komitmen lain lagi. Diorang kena kerja apa semua, tak ada masa. So kalau panggung wayang ni korang boleh setkan masa. Okay, kita nak tengok waktu bila? Okay, jom settle. Kita dah settle terus the whole penceritaan dalam masa beberapa jam saja. That's why Bob Iger ketengahkan benda ni, and aku rasa Kevin Feige yang usulkan this project lah, aku rasa. Sebab maksudnya dia masalah-masalah dengan Disney ni sebabnya ada perlibatan dengan Bob Chapek masa CEO sebelum ni, sebelum Bob Iger, tak silap aku. So next, masalah yang seterusnya adalah tak ada connection di antara projek series dan juga projek cinematic, iaitu di panggung wayang. Sebab kita tengok contoh, aku bagi contoh Shang-Chi dengan dia punya credit scene apa semua tu, dia berjumpa dengan Mark Ruffalo, Hulk, jumpa dengan Doctor Strange kan, apa Captain Marvel, aku dah lupa lah. Tapi masih lagi tak ada kaitan dengan series ada cerita sendiri, movie ada cerita sendiri. So dekat sini dia orang dah disconnected, seolah-olah MCU sekarang ni ada dua separate universe. Sepatutnya dia orang sekalikan supaya dia orang mix and match lah plot kat mana-mana yang kosong, yang mana boleh diisi dengan penceritaan dan sebagainya. Sepatutnya orang buat macam tu. Tapi sampai sekarang connection ataupun connectivity di antara series dan juga movie, dia orang tak synchronize. Dia orang tak sekali. So itu antara masalahnya lagi. Dan last but not least adalah pengenalan karakter yang tak popular. Yang ni antara masalah yang besar sangat, di mana Bob Iger merasakan sepatutnya kita tak fokus on this character. Contohnya macam karakter Ironheart, contoh macam karakter She-Hulk, siapa lagi, ya Allah aku lupa. Atau senang cerita, karakter-karakter yang tak popular dalam Marvel Comics, yang tak mempunyai fan base yang besar, sepatutnya tidak diketengahkan lah sampai membuat projek sendiri. That's why banyak series-series MCU gagal sebab diorang fokus on karakter-karakter yang tidak mempunyai fanbase yang besar. Okay? So itulah masalahnya. Dan ni kita teruskan kepada penyelesaian yang Bob Iger usulkan, yang mana akan berkuat kuasa pada awal tahun 2025 lah. Yang pertamanya, Disney dan juga Marvel akan fokus on ataupun akan utamakan movie berbanding series. So selepas 2025 kita akan lebih banyak melihat movie lah, seperti mana terjadi pada awal tahun masa MCU mula-mula lahir lah, mana satu tahun mungkin ada 2 movie ataupun 1 movie saja, 3-4 movie. So maksudnya movie lebih banyak daripada series. Series boleh akan ada juga, jangan risau. Cuma dekat sini sebab keutamaan MCU sekarang ini adalah Avengers Secret Wars. Okay, itu event yang besar. So dekat sini diorang perlu build up balik, diorang perlu bina balik hype untuk sampai ke Avengers Secret Wars tu. Macam mana nak build up balik hype tu adalah dengan memperkenalkan filem ataupun movie yang berskala besar. Apakah contoh movie ataupun filem yang berskala besar? Avengers. Okay, sebab dekat sini pun dekat top grossing filem untuk MCU, Avengers, semua filem Avengers yang ada title Avengers kat depan semua dapat kutipan 1 bilion kat atas. So maksud dekat sini ramai orang akan berhimpun untuk menonton filem team up. So mungkin di masa akan datang pada 2025 dan ke atas, Marvel akan lebih fokus on ataupun mempercepatkan lagi cerita yang diinginkan oleh peminat lah, movie bukannya series. Okay, dan yang keduanya, Marvel dan juga Disney akan lebih menumpukan kepada karakter ataupun team A-list juga, yang mana akan memfokuskan Avengers, akan memfokuskan Fantastic Four. Sebab that's why Fantastic Four akan muncul pada tahun 2025, bukannya 2026 ataupun 2027. 2025, maksudnya setahun lebih daripada sekarang. Sebab itu merupakan Fantastic Four merupakan A-list punya team. That's why dia nak kembalikan balik, dia nak menarik balik audience yang menonton MCU sebelum ni datang menyokong dan melihat projek MCU lah, dengan memberikan apa yang diorang nak. Apa yang fans nak adalah tengok karakter-karakter yang famous, yang ada fanbase yang besar di panggung wayang. Bukannya tiba-tiba kita datang tengok panggung wayang nak tengok cerita apa, aku nak tengok movie She-Hulk. Tak ada.
jarang akan muncul macam gitu. Dia boleh sebenarnya, dia boleh untuk munculkan karakter B ataupun karakter tier C tier list kan. Boleh saja sebenarnya, tapi kena selitkan dalam movie dan developkan watak itu daripada C list pergi ke A. That's how itu apa yang dia buat sepanjang Infinity Saga, dan benda tu terjadi. And supposedly dia orang buat benda yang sama lah. Kan? Itu pun pendapat pribadi aku lah. Dan seterusnya apa yang dia orang akan selesaikan adalah utamakan connection lah. Selepas ini mungkin kita akan dapat tengok kembali pelakon-pelakon dalam projek Marvel Phase 4 akan kembali untuk build upkan dia punya karakter, untuk build upkan dia punya story. Contohnya seperti Shang-Chi ataupun Eternals. Tapi Eternals aku rasa mungkin akan slow sikit lah, sebab sekarang ni Marvel Cinematic Universe lebih fokuskan movie-movie yang berskala besar. Contohnya seperti Fantastic Four, Thunderbolts, Captain America yang baru tu kan. Lepas tu apa lagi yang akan muncul tahun depan aku tak ingat. Cumanya dia akan lebih fokuskan projek-projek yang diminati ramai lah, macam Eternals. Walaupun mungkin some of you guys minat dengan cerita Eternals, tapi kita tak dapat nafikan dia punya kutipan memang sangat-sangat rendah. So Marvel Cinematic Universe tak nak tekankan dekat projek yang dapat kutipan yang rendah lah. Dia nak fokus on promising projek dulu. Lepas tu juga diorang akan buat series juga. Diorang akan separatekan dunia movie, dunia cinematic dan juga dunia series lah. So apakah perancangannya untuk series? Lepas ni mungkin diorang akan lebih fokuskan the grounded story dekat TV series MCU. Contohnya apa? Contoh seperti grounded story, contohnya seperti Daredevil, seperti Spider-Man, mungkin Punisher, mungkin apa-apa saja karakter yang berkaitan dengan street level mungkin akan difokuskan lebih mendalam, lebih penelitian dekat TV series. Aku rasa dia akan buat macam ni tau, macam a spin-off ataupun konten tambahan. Sepatutnya macam itulah. Dia tak nak buat series-series dekat Disney Plus tu sebagai satu komitmen. Ianya lebih kepada satu enjoyment ataupun extra content. Di mana kalau contoh kau tak tengok, aku bagi satu contoh Daredevil Born Again. Daredevil Born Again, tapi kau still akan faham apa yang akan jadi kat movie. Siapa yang tengok dekat series tu akan mendapat benefit dia. Bagi aku rasa macam gitulah. Dia nak separate kan, ataupun dia tak nak bagi orang rasa terikat. Kau wajib tengok series dan sebagainya. So series masih lagi akan diteruskan dan akan difokuskan the grounded story lah, ataupun senang cerita street level punya story. So last but not least, option yang Bob Iger ketengahkan adalah untuk menumpukan karakter-karakter A-level lah. So lepas ni mungkin ada pelibatan kembali Doctor Strange Multiverse of Madness pula, Doctor Strange ataupun karakter-karakter yang daripada Infinity Saga tu akan kembali muncul lebih kerap pada tahun 2025 ke atas, sampailah ke filem Avengers Secret War. Sebab diorang sebenarnya dah tak ada masa. Walaupun kita nampak 2027 ataupun 2026 itu merupakan jangka masa yang lama, macam alamak 4 tahun lagi nak keluar. Tapi dia macam ni lah, macam kau ingat Spider-Man No Way Home keluar pada 2021 kan? 2021 betul lah. Dia keluar pada 2021, dan sekarang ni kita dah nampak Fantastic Four. Sekejap je masa akan berlalu. So that's why MCU kena lakukan plan inisiatif ini sekarang secepat mungkin, untuk mendapatkan hasil yang bagus lah dekat Secret Wars. Kalau tak, kau dalam risiko yang sangat besar. Mungkin kalau Avengers Secret Wars itu tak succeed, tak mendapat kutipan 1 bilion, aku rasa MCU akan collapse all the way and akan restart balik. Masa tu korang semua mungkin ada yang dah besar ataupun dah bersara ke, ataupun dah tua ke kan, apa semua tak tahulah kan. Cuma kalau dia tak start sekarang, diorang dalam bahaya lah nanti. Sebab tu tahun ni adalah filem tahun ni filem solo Deadpool and Wolverine saja. Filem yang mampu, yang diorang percaya akan mendapat kutipan sekurang-kurangnya lah bawah sikit daripada 1 bilion. Itu adalah jangkaan diorang. Dan semasa diorang tengah build upkan Deadpool and Wolverine, diorang juga merangka plan pada 2025 ke atas, supaya tak repeat on apa yang terjadi dekat Marvel Phase 4 dan juga Marvel Phase 5 yang sekarang ni sangat-sangat tak konsisten daripada The Marvels. Lepas tu apa lagi, banyak projek yang sangat tak konsisten dan telah membuatkan orang tak nak tengok Disney Plus, tak nak tengok Marvel senang cerita kan. So aku rasa kalau diorang execute dengan plan ni, boleh berjaya. Sebab aku nampak sinar yang mana mungkin mereka akan recruit orang-orang yang care ataupun kisahkan dengan apa yang terjadi dalam Marvel Cinematic Universe. Benda tu sepatutnya orang buat daripada awal lagi dekat Marvel Phase 4. Tapi yalah, benda pun dah jalan kan. Takkan orang nak scrap, nak potong terus penceritaan ni. So itulah dia berita yang bagi aku berita baik. Aku tak sure daripada korang semua adakah ini merupakan berita baik.
Macam biasa, ruangan komen dekat bawah milik korang. Komen apa saja yang korang rasakan berkaitan dengan apa yang Disney usulkan kepada Marvel dan apa yang mereka, dua company ni akan buat pada tahun 2025. Sila komen dekat bawah, nanti aku akan baca. Okay, so itu dia, sekian untuk video hari ni. Thank you so much for your support. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang dalam video yang seterusnya. And yes, jangan lupa untuk layan podcast Geeks Frequency dekat ruangan podcast dekat situ. Kita orang akan update setiap hari Isnin dan juga setiap hari Rabu. Okay, so ya, jumpa lagi. Aku nak pergi tengok Dune. Assalamualaikum dan bye-bye.